Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sesungguhnya hari ini menarik kerana dalam Ruang Bicara selama 1 jam nanti kita ada dua topik yang berbeza bersama dengan dua tetamu yang berbeza juga. Jadi ini merupakan sesuatu yang menarik sebenarnya. Kita ada macam saya katakan dua topik yang cukup menarik telah pun disediakan dan topik pertama yang kita pilih di Ruang Bicara ini ialah persidangan ABET 2022 Dialog Silang Agama tentang Alam. Dan untuk bercakap tentang isu ini kita ada dua tetamu yang cukup istimewa sebenarnya. Jadi seperti biasalah saya perkenalkan dulu tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Di sebelah kiri yang paling dekat dengan saya, kita ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Encik Muhammad Faizal Abdul Aziz yang merupakan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ataupun ABIM. Assalamualaikum Faizal. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita ada seorang lagi tetamu yang juga saya anggap cukup istimewa. Pertama kali sebenarnya bersama kita di Bernama TV. Jadi selamat datang kepada yang berbahagia Encik Pek Chee Hen yang merupakan penasihat Majlis Penganut Buddha Vajrayana Malaysia. Itu betul sebutan saya ya? Ya, betul. Jadi selamat datang. Saya nak panggil apa? Chee Hen atau Mr. Pek? Ya, selalu orang panggil apa? Biasa panggil Pek saja. Okey, terima kasih banyak-banyak Mr. Pek kerana sudi bersama kita di Ruang Bicara ini. Baik, ini sesuatu yang bagi saya cukup menarik sebenarnya. Tetapi mungkin lebih menarik lah kalau kita mulakan dulu bersama dengan Faizal. Kita nak tahu tentang hubungan ABIM bersama dengan Pusat Kebudayaan Buddhis Tibet Malaysia ataupun TBCC ini secara ringkas. Macam mana ianya boleh diwujudkan bila? Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Tuan. Baik, terima kasih. Yang pertama Tuan Pengacara Datuk Syarkawi. Yang pertama, bila sebut tentang hubungan kita dengan TBCC ataupun Tibetan Cultural Center Malaysia, dia lebih kepada hubungan dalam konteks untuk kita meraihkan kepelbagaian agama, dalam konteks agenda perbincangan melalui nilai-nilai intelektual ataupun akademik. Dan sebenarnya yang memperkenalkan ABIM dengan TBCC ini ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar yang merupakan pemegang kerusi Al-Ghazali di ISTAC. Dan alhamdulillah hubungan kita berkelanjutan bermula dengan satu event Islam and Buddhism, Mercy and Compassion. Kita menceritakan tentang bagaimana kita mencari persamaan dalam konteks kasih sayang antara agama Islam dan juga agama Buddhism pada tahun 2020, dan kita menganjurkan program yang mana kita dapat mengundang His Holiness Dalai Lama bersama dengan Prof. Osman Bakar. Dan alhamdulillah pada tahun ini hubungan ini semakin dieratkan, berkelanjutan sehingga dapat kita menganjurkan program pada 15 dan 16 Januari. Tapi tema berbeza. Temanya ialah tentang climate change ataupun perubahan iklim, yang mana kita nak kupas tentang peranan agama Islam dan juga agama Buddha. Kita berkongsi spirit ataupun semangat untuk bersama-sama melindungi bumi ini, melindungi alam dan juga melindungi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Mungkin Mr. Pek, sebelum kita pergi kepada penganjuran IBET itu sendiri, saya nak ambil daripada apa yang disebut oleh saudara Faizal tadi lah tentang kerjasama di antara Islam dan juga Buddhism itu sendiri. Apakah Mr. Pek melihat bahawa kerjasama seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang amat penting, terutamanya bila kita bercakap tentang rakyat Malaysia yang pelbagai agama, pelbagai kaum, dan kita bercakap pula tentang konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh kerajaan ketika ini. Apakah Mr. Pek melihat bahawa ianya on the right track sebenarnya, sedang menuju ke arah yang tepat? Okey, mula-mula sekali saya nak berterima kasih Datuk Syarkawi kerana menjemput kita ke sini. Saya nak cakap sikit. Saya pertama kali berada di kaca TV. Jadi saya ada nervous sikit lah. Biasa. So saya minta maaf lah jikalau saya tak fasih bercakap dan tergugak sekali pertama. Jadi memang yang Datuk cakap ni, saya memang berkongsi fikiran dengan Faizal bahawa kerjasama dan dialog antara agama, antara kaum, antara agama itu memanglah
satu perkara yang amat penting. Betul. Ya, amat penting. Saya nak menyebut berkenaan dengan tragedi yang menimpa mangsa-mangsa banjir baru-baru ini, yang telah kehilangan nyawa, tempat tinggal, cara hidup. Ini amatlah menyedihkan. Ya. Sebenarnya masyarakat kita ni dilengkapi dengan alat-alat dan pengetahuan untuk memerangi kecemasan dalam climate change, ya, yang kita kata. Tapi sebenarnya masyarakat kita ada alat-alat yang moden ini. Sebagai contoh, handphone adalah satu alat komunikasi yang amat canggih. Kemudian kita ada WhatsApp, Facebook dan lain-lain social media. Memang alat itu alat, ya. Kalau ia disalahgunakan, ia akan membawa padah. Ramai yang komplain, terlalu banyak fitnah, pembohongan, gosip-gosip dalam social media ini. Tapi jikalau kita menggunakan alat-alat moden ini dengan bijak, ia amat berguna. Sebagai contoh, jikalau setiap kampung, taman, bandar mempunyai WhatsApp group dan Facebook group, di mana kesemua peserta dalam grup-grup ini bersopan dan bersifat kejiranan, kemungkinan kehilangan nyawa semasa malapetaka yang melanda kawasan-kawasan banjir seperti Taman Seri Muda, Ulu Langat dan lain-lain tempat boleh dikurangkan. Kita kenalah berusaha, dan biarlah ilahi yang mentakdirkan untuk mengurangkan pembohongan dan gosip, dan untuk memupuk sikap kesopanan, kejiranan, mengambil berat antara satu sama lain. Inilah satu-satunya peranan penting yang boleh kita belajar bersama daripada agama-agama di negara ini. Betul. Dan berdialog antara agama memanglah penting dari sudut ini. Okey. Bila Mr. Peck sebut tentang soal itu, barangkali Fazal, mungkin ialah saya percaya bahawa pihak pengatur ABIM dan juga pihak Majlis Penganut Buddha Malaysia juga sebenarnya mempunyai objektif tertentu apabila menganjurkan IBAD 2022 kali ini. Boleh kita kongsi bersama dengan tuan? Baik, sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks Malaysia dan juga bukan hanya Malaysia tapi juga komuniti Asia, kita adalah komuniti yang beragama. Jadi kita ni komuniti yang berpegang teguh kepada agama, maksudnya agama Islam, dan mungkin selain Islam kita ada agama Buddha, Hindu dan sebagainya. Dan hari ini bila kita sebut ataupun kita bicara tentang persoalan alam, bencana yang berlaku, ada berkaitan rapat dengan isu-isu alam, perubahan iklim dan sebagainya, bagi kita penting untuk kita memaksimumkan, memanfaatkan elemen agama sebagai elemen pendidikan kepada masyarakat untuk memelihara alam. Elemen tambah nilai untuk masyarakat sedar tentang isu perubahan iklim, tentang isu kelangsungan generasi yang akan datang. Sebab akhir sekali bila kita sebut tentang alam, bila kita sebut tentang kita memelihara kehidupan bumi ini, ia adalah bersangkutan dengan kehidupan masyarakat pada masa akan datang, generasi kita, anak-anak kita, kelangsungan hidup generasi mungkin 100 tahun akan datang. Dan sebab itulah itu antara faktor kenapa kita cuba untuk meraihkan kerjasama yang ada ABIM bersama dengan TBCC ini, termasuk juga dengan Universiti Malaya, ISTEC dan beberapa rakan lain. Kita cuba anjur satu program yang namanya Islam and Buddhism Eco Dialogue, yang mana kita nak bawa perspektif luas, bukan hanya dalam konteks Malaysia tapi juga dalam konteks dunia, naratif dunia yang melibatkan His Holiness Dalai Lama dan juga beberapa tokoh-tokoh Islam dalam negara juga, seperti Prof. Osman Bakar dan juga Prof. Datuk Dr. Azizan contohnya, untuk memastikan ia adalah merupakan satu batu loncatan untuk kita membina satu naratif bahawa agama berperanan untuk mendidik masyarakat untuk memelihara alam dan juga isu menangani perubahan iklim. Bila kita cakap tentang perubahan iklim, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Mr. Peck sendiri, barangkali menarik jugalah Fazal, kalau kita lihat daripada gambar yang lebih besar sebenarnya, apakah anda melihat bahawa soal perubahan iklim ini sebenarnya menjadi satu isu yang perlu diberi perhatian yang serius oleh rakyat Malaysia sebenarnya, kerana itulah akan menentukan tentang keadaan cuaca
structure yang akan berlaku di masa-masa yang akan datang. Komen sikit, Tuan. Ya, kalau saya boleh komen, saya boleh sebut dia ada 3 kesan penting bila sebut tentang alam ya. Iaitu yang pertama, kalau kegagalan kita untuk memelihara alam, dia akan memberi kesan yang pertama tentang kualiti hidup, iaitu berkaitan dengan pemakanan. Hari ini orang sudah bicara tentang food security, tentang isu pemakanan yang berkualiti dan sebagainya. Kerana apa? Kerana hari ini kalau kita tengok dalam konteks mass production, mungkin industri menggunakan bahan chemical contohnya, yang akhirnya menjejaskan tanah yang berkualiti. Kemudian kita sebut tentang pembuangan sampah juga, dia akan menjejaskan tanah. Kemudian pembuangan sisa bahan-bahan toksik di sungai, dia akan menyerap ke tanah, akhirnya menyebabkan tanah itu tidak lagi berkualiti dan akhirnya menyebabkan pokok yang tumbuh daripada buah yang keluar daripada pokok yang tumbuh daripada tanah tidak berkualiti itu tidak berkualiti. Jadi itu yang pertama, food security. Dan yang kedua, isu-isu yang berkaitan dengan bencana. Hari ini kita sebut tentang, bukan hanya di Malaysia, saya ambil contoh juga di luar negara. Bencana yang berlaku hari ini disebabkan kerana kita tidak boleh nak menjangka taburan hujan. Itu antara faktor yang penting. Bila mana taburan hujan itu berlaku, bukan hanya mengikut musim, mengikut musim dan sebagainya, tapi taburan hujan ini berlaku di luar jangka. Akhirnya menyebabkan pihak mungkin agensi kerajaan tidak boleh nak menampung kenaikan air dan sebagainya. Dan ini adalah perubahan iklim yang berlaku. Dan yang ketiga, faktor kesihatan, yang bila kita sebut tentang pencemaran udara dan sebagainya, akhirnya menyebabkan berlakunya peningkatan kes kesihatan dan juga mungkin berlakunya kes-kes penyakit baru dan sebagainya. Jadi ini 3 perkara utama yang kita perlu tekankan. Okey, menarik. Bagi Mr. Peck sendiri, secara dalam bahasa yang mudah, Mr. Peck ya, apa yang anda harapkan ataupun pihak penganjur harapkan daripada persidangan IBAT ke-2022 ini, Tuan? Apa yang kita harapkan sebegini, kita berharap rakyat-rakyat kita di Malaysia boleh datang menonton, menyerta IBAT conference atau menonton di YouTube atau Facebook ya, ke semua 7 penganjur ada Facebook. Masing-masing akan meletakkan program ini dalam Facebook. So apa yang kita harapkan ialah bila kita berdialog ya, bila speaker-speaker daripada 2 agama ni, agama Islam dan agama Buddhis berdialog. So kedua-dua agama ini ialah 2 agama yang paling besar di Malaysia, dalam konteks Malaysia. Betul. Terbesar dan kedua besar. Dalam konteks Southeast Asia pun terbesar dan kedua besar juga. Ya. So kalau kita dapat memupuk dan menggalakkan dialog-dialog antara kaum dalam mengatasi krisis-krisis ekologi, kan. So ini adalah satu what do you say? You can express in English, no problem. I can say. I think it's I think especially our country, negara kita, Malaysia, it's a good chance. It's a good chance for our country, for the people in our country, to trust each other more. To trust each other more. So in order to trust each other, kita kena berdialog. Kita kena berdialog. Dan selepas kita berdialog, then kita boleh harmoni antara kaum, saya rasa akan lebih betul. Itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih positif dalam kehidupan masyarakat Malaysia sebenarnya, rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Baik, barangkali Fazal, it's important jugalah kalau saya lihat daripada apa yang disampaikan kepada saya, penganjuran pada tahun 2020 yang lalu, ABIM bersama dengan TBCC menganjurkan dialog antara bangsa Islam dan Buddhism melibatkan His Holiness Dalai Lama dan juga
Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar seperti apa yang anda sebut tadi. Kali ini apakah siapa tokoh-tokoh yang akan turut berada dalam IBAT kali ini? Okey, yang pertama alhamdulillah kita bersyukur, kita berterima kasih kepada pihak TBCC. Kita dapat sekali lagi mengundang His Holiness Dalai Lama. Kemudian mungkin saya akan terangkan pembicara daripada Muslim. Sahabat saya akan bincang tentang pembicara daripada agama Buddha. Okey, pembicara daripada agama Islam kita tampilkan tokoh-tokoh sebenarnya tokoh besar dalam negara sebenarnya yang sudah mencapai label antarabangsa, iaitu yang pertama Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar. Beliau memang terkenal di peringkat antarabangsa sebenarnya dalam konteks dialog antara agama. Selain itu kita juga ada Profesor Bakar dia akan sebut tentang scriptures Buddha dan juga teks dalam Islam tentang ekologi. Kemudian kita ada juga tokoh dalam negara iaitu bekas Ketua Pengarah IKIM yang juga hari ini berkhidmat dengan Universiti Malaya, Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Bakar, yang memang turut sama terlibat secara langsung dalam isu Islam dan alam sekitar. Kemudian selain itu kita ada juga Dr. Reza Shah Kazemi daripada Ismaili Institute Studies di UK, dan memang beliau juga pakar dalam dialog antara Islam dan Buddhism, dan beliau juga pernah menerbitkan satu buku yang Common Ground Between Islam and Buddhism. Dan selain itu kita juga ada tokoh daripada Thailand, Profesor Imtiaz, kemudian Syed Jamaluddin Behrang Miri daripada Sweden, dan saya sendirilah. Jadi itu basically secara umumnya pembicara daripada agama Islam yang akan membicarakan tentang Islam and Islam dalam konteks alam sekitar dan ekologi. Mungkin saya bagi masa sikit untuk mungkin tuan untuk mewakili TBCC siapa tokoh-tokoh yang akan dibawa nanti daripada terima kasih daripada umat Buddha, speaker daripada Buddha ialah nombor satu ialah His Holiness Dalai Lama sebagai keynote speaker. So bagi penonton-penonton yang kurang berkenalan dengan His Holiness Dalai Lama, beliau berasal daripada Tibet. Sekarang ialah part of China lah. Dan tapi His Holiness sekarang menetap di India. And beliau adalah seorang penerima Nobel Peace Prize pada tahun 1989. So beliau memang cenderung dalam isu ekologi juga dah dari dulu lagi. Tapi baru-baru ini pun ada satu buku yang diterbitkan, The Fragile Planet, His Holiness on Environment. Yang kedua ialah saya nak perkenalkan ialah Venerable Professor Dr. KL Dhamajoti. Beliau adalah seorang biku. Biku ialah Buddhist monk, namanya biku lah. Beliau ialah berasal daripada Malaysia juga, dan sekarang sedang mengajar sebagai University Professor di Hong Kong dan China. Yang ketiga ialah Venerable Dr. Dhammananda. Beliau ialah seorang profesor dan abbess di Nunnery di Bangkok, Thailand. Kemudian lagi satu ialah Abbot Ken Rinpoche Geshe Tashi Sering. Beliau adalah abbot bagi Serame Monastery, sebuah institusi pengajaran agama Buddha yang unggul di India. Lagi satu ialah Dr. David Loy daripada Amerika. And finally ialah Assistant Professor Venerable Dr. Karma Tashi Chodron. Beliau ialah pengarah pendidikan untuk VBCM, Vajrayana Buddhist Council Malaysia, di mana saya ketuai organisasi ini sebelum inilah. Sekarang saya jadi penasihat lah. Baik, nama ataupun tokoh-tokoh yang cukup hebat sebenarnya Faizal. Mungkin menarik juga kalau penonton-penonton juga perlu diberitahu bagaimana kalau mereka juga ingin menyertai IBAT ini, persidangan IBAT 2022 ini. Kami amat mengelalukan penonton rakyat Malaysia khususnya untuk menyertai konferens secara atas talian IBED 2021. Mudah saja boleh layari laman web IBED.conf
maksudnya IBED Conference, ibedconf.com. Di situ kita akan ada butang untuk pendaftaran, dan kalau tuan-tuan klik butang pendaftaran, tuan-tuan akan terus dibawa ke pendaftaran dalam akaun Zoom. Jadi tuan-tuan boleh daftarkan nama, email dan sebagainya, dan insyaAllah nanti peringkat jawatankuasa kita akan follow up, memberikan link pada masa yang akan kita tetapkan, insyaAllah. Ada had tak untuk peserta-peserta ataupun yang ingin menyertai ataupun bersama-sama berada di persidangan IBED nanti? Sebenarnya kita terbuka, kalau nak maksudnya ribuan pun insyaAllah boleh untuk sertai. Sebab memang dalam program kita yang lalu pada tahun 2020, Islam and Buddhism Cooperation MSc, memang kalau ikutkan bilangan penonton kita terlalu ramai, bukan hanya melibatkan rakyat Malaysia lah, tapi melibatkan anak murid His Holiness sendiri, seluruh dunia lah. Dan saya fikir ini masa yang terbaik sebenarnya, bila mana saya ingat ABIM dan TBCC kita bawa Islam and Buddhism Eco Dialogue. Kita nak, kalau boleh, rakyat Malaysia turut sama berpartisipasi dan juga mengambil peluang sebenarnya untuk kita belajar daripada agama antara Islam dan Buddhism secara bersama, untuk kita meningkatkan kualiti kefahaman kita antara agama, insya-Allah. Dan saya difahamkan juga IBED 2022 nanti juga mungkin akan diudarakan secara live ke seluruh dunia. Betul. Dan mungkin Bulan Dapat boleh kongsi sikit. Kalau ikutkan dalam Islam and Buddhism yang lalu, memang kita buat program, kita live di seluruh dunia dengan terjemahan dalam 14 bahasa sebenarnya. 14 bahasa. Dan insyaAllah kali ini juga akan dibuat dalam perkara yang sama, dalam terjemahan 14 bahasa yang melibatkan, saya fikir mungkin saya tak pasti berapa banyak negara lah, tapi terlalu ramai. Russia, Itali, French, semua ada lah signal secara live tu. Secara live, ya. So dia akan berlangsung 15 dan 16 Januari. Venue-nya secara atas talian. Semua akan secara atas talian. Betul. Okey. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Jadi Mr. Peck, tak banyak lagi masa yang tinggal. Begitu juga dengan Faizal. Barangkali serangka-ringkasnya Faizal, nanti pun kita dapatkan pandangan Mr. Peck. Your expectation lah, apa yang anda harapkan daripada persidangan IBED 2022 ini sebenarnya? Okey, harapan saya yang pertama ialah untuk sebenarnya ia adalah satu signal bahawa memang dalam konteks antara agama ni kita perlu menggalakkan budaya dialog. Budaya khususnya dalam kalangan anak muda, generasi muda, kita harus menggalakkan budaya dialog. Dengan dialog lah kita saling mengenali antara satu sama lain, dan untuk kita mengelak ataupun untuk kita menolak rasa prejudis antara agama. Itu yang pertama. Saya fikir kalau diberikan ABIM, kita mengharapkan rakyat Malaysia, khususnya anak muda, terbuka untuk kita berdialog, untuk kita mengenali antara satu sama lain, mencari common ground, persamaan. Yang kedua, saya fikir dalam isu perubahan iklim, saya fikir penting, ini adalah masa yang sesuai, bila mana tadi kita sebut tentang bencana dan sebagainya. Ini adalah masa yang terbaik untuk rakyat Malaysia. It is a wake up call untuk rakyat Malaysia, khususnya juga anak muda, untuk kita melihat isu ekologi, perubahan iklim, isu alam sekitar, dari kecil hingga ke besar, daripada pembuangan sampah pakai tong sampah recycle sampailah perkara besar melibatkan pembalakan dan sebagainya. Perlu dijaga rapi untuk kelangsungan bukan kita sahaja, tapi untuk anak cucu cicit kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, harapan saya ialah ini adalah suatu masa yang terbaik untuk kita mencari solusi bersama. Saya fikir COVID-19, bencana yang berlaku ini, sebenarnya dia memberi dia menggamit kita untuk kita fikir solusi bersama. Saya fikir rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, semua nakkan solusi. Betul. Dan menerusi dialog lah kita dapat mencari solusi yang terbaik dalam konteks perubahan iklim. Apa solusi yang boleh kita bawa secara bersama untuk Malaysia yang lebih baik. Okey, 1 minit masa yang saya peruntukkan kepada Mr. Peck Chee Han. Harapan tuan pula. Ya, saya kongsi idea-idea kawan saya ni, Faizal. Kami menyeru rakyat Malaysia untuk tampil ke hadapan dan bekerjasama untuk membawa negara tercinta ini ke arah yang lebih selamat, maju dan berharmoni. Itu saja. Ya.
Terima kasih banyak-banyak kepada Mr. Peck Jehan dan terima kasih kepada Tuan Muhammad Faizal Abdul Aziz kerana sudi bersama kita di Ruang Bicara. Saya tak puas sebenarnya masa yang terlalu singkat, tetapi mungkin Faizal dan juga Mr. Peck lepas habis saja nanti persidangan IBET 2022 ini, mungkin kita boleh duduk lagi di Ruang Bicara ini kerana mungkin selepas itu kita mungkin dapat berkongsi banyak lagi perkara-perkara yang telah pun dibangkitkan semasa persidangan IBET 2022. Jadi selamat maju jaya kepada penganjur kepada persidangan IBET 2022 ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara. Tapi jangan ke mana-mana kerana kita akan jumpa lagi selepas ini. Selepas kita berehat buat seketika. Kembali berjumpa semula Ruang Bicara bernama TV.